di mana sains itu kehidupan dia. Pagi-pagi dia naik motosikal, dia pergi ke kuliah, tengok depan dia, saya sendiri buka handphone, baca email, baca WhatsApp, semua all the sains yang pada sekitar kita dan kita deal dengan sains. Tetapi dalam suasana yang macam tu, kita ditanya lah. Semalam saya ada satu tanya seorang, inilah kawan, dah dapat PhD pun. Bukan kawan juga lah, anak murid saya yang datang ke rumah saya. Saya kata, you buat fizik tu kan? Kalau orang tanya, fizik tu apa? Dia pun tu saya, baru saya terfikir lah. Sains tu apa? Dia baru terfikir. Jadi kita tidak teratur. Maknanya, kita berada dalam dunia saintifik, tetapi kita tak tahu kita saintifik. Dan saya rasa, minta maaf ini ada yang bukan Muslim, saya tak kira lah. Kalau yang Muslim ni, kalau orang tanya lah, kamu orang Islam ke? Ya, Islam tu apa? Kamu kata Islam tu bagus. Yang bagus tentang Islam tu apa? Saya tengok orang Islam tu bergaduh ya. Parti politik Melayu yang paling ramai sekali. Dekat 9-10 dah. Daripada asalnya 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4. Bayangkan sekarang ni dah. Kalau jadi election pun, minta maaf lah. Saya bukan orang politik ya. Kalau saya dengar hujah-hujah di TV dan radio, kalau dapat both side lah, TV awani ke sikit, kita boleh dengar lah pandangan-pandangan pro and con dan sebagainya. Jadi itulah suasana hari ini ya. Okey, saya balik kepada sains ni. Jadi apa pandangan masyarakat terhadap sains dan teknologi yang kehadiran sains dan teknologi macam saya sebut tadi merubah hidup kita. Yang beragama itu bimbang dan sebagainya, mau tidak mau dia ubah hidup kita, ubah gaya hidup kita, berubah cara kita berfikir dan berubah cara kita menguruskan alam ini. Ataupun kalau saya sebut dengan sebagai seorang pelajar, cara kita mengurus ilmu kita. Itu sudah berbeza sekarang ni. Okey. Saya pergi bahagian pertama. Bahagian yang kedua, saya cuba sebaik mungkinlah, walaupun masa amat constraint over kita, masa amat mencemburui kita, bahawa yang membangunkan sains teknologi ini bukan jin, bukan hantu, bukan malaikat, bukan dinosaur, bukan makhluk lain, tapi manusia ya. Itu saya cuba convincekan. Dengan hujah asal saya ialah makhluk-makhluk ni dah ada pun di dunia ni, tapi dia tak ada bangun sains ni. Hinggalah manusia ada di muka bumi ini. Manusia yang ada di muka bumi ini secara ringkas sangatlah saya tahu ni, iaitu kita ini daripada segi peradaban yang kita ada melalui carbon dating ke, tengok daripada arkeologi dunia ini, ilmu arkeologinya sekitar 10,000 tahun, 12,000 tahun yang lalu ya, maka baru. Kalau Ice Age, iaitu zaman ice itu yang kita tengok dalam televisyen kan, cerita kartun tu, sekitar 25,000 tahun. Jadi ini 12 mana baru kalau dibandingkan dengan umur dunia ni yang 13.77 bilion yang saya ceritakan dulu, dan dia jadi dunia ini yang kita duduk selama ini selama 6 juta tahun, kita ni baru tak sampai 1 juta lah, tak sampai 100,000 pun. Hanya sekitar dalam 20,000, 13,000, 14,000. Kalau ada orang tertua daripada itu, maknanya kita sesuatu yang very interesting dan kita kena buat banyak kaji. Kalau ada orang kata umur manusia di dunia ini 50,000 tahun, katakanlah. Kita nak tanya, ada fosil ke ada jumpa daripada ni? Fosil monyet mungkin yang ada mirip-mirip dengan manusia. Tetapi kita kena tengok juga fosil monyet itu dengan pembinaan-pembinaan yang ada di zaman tu, yang ada sekitar tu. Sebab kalau orang jumpa kubur, orang jumpa kawasan penempatan, orang akan jumpa kesan-kesan kehidupan mereka, bertanian mereka, mereka punya kita kata tembikar mereka, bahan-bahan yang mereka gunakan untuk hidup mereka ini. Jadi dengan hujah-hujah itu saya punya pandangan dan juga share dengan ahli saintis yang lain yang buat ni, manusia ini makhluk yang baru dan baru sajalah. So dengan demikian saya cuba membawa secara bergambar, secara foto, kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Ini telah saya lakukan minggu lepas, dan juga lepas itu saya pilih zaman Islam. Saya tak cerita sebenarnya bagaimana
pemindahan daripada zaman Yunani kepada zaman Byzantium, kepada Parsi, Majusi itu. Dan kemudian Islam ambil dari mereka. Nanti mungkin kita sebut sedikit lah. Saya rasa sebut sedikit secara langsung. Jadi sekarang ini yang saya bincang semalam ini ialah tentang sains yang dibangunkan dalam peradaban Islam. Bila masa tersebut, iaitu sains yang dibangunkan selepas Rasulullah SAW meninggal lah kita kata 632 Masih, sehinggalah kejatuhan negara Islam, iaitu sekitar 1459 kan, tahun 1492 pada 2 Januari 1949 yang dijatuhkan roboh. Tapi kita kata struktur yang dibina oleh Islam itu masih dipakai oleh orang Kristian yang datang kemudian itu, dan dia menggunakan teknologi sebab mereka belajar di orang Islam tu. Jadi teknologi orang Islam tu masih digunakan, tetapi dah tak ramai dah lah. Termasuklah orang seperti Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Jarir, macam-macam lah. Jabir bin Hayyan, Al-Zahrawi, kerana terlalu ramai. Ini bukan saya sebut. Montgomery Watt sebut, Cotton Canby sebut, ramai lagi. Mereka juga menyebut terlalu ramai saintis-saintis yang dilahirkan oleh umat Islam ini. Tetapi orang tak ingat mereka macam saintis sekarang di saintis barat ni. Sebab saintis barat ni, dia suka bunuh nama dia. Teori Galileo, hukum Newton, hukum Archimedes, hukum. Jadi tak ada hukum Ibn Sina, tak ada. Sebab masa tu istilah sains pun belum ada lagi. Dan mereka mengatakan ilmu ni daripada Allah semua, bukan daripada dia orang. Dia hanya mengkaji keteraturan alam. Tapi alam ini ada keaturannya, ada hukumnya. Istilah yang digunakan oleh Ibn Sina ada kanunnya. Sehingga orang putih memakai perkataan kanun jadi canon. Canon tu maknanya ada peraturan. Sehingga dia menulis kanun fitrah, peraturan dalam perubatan. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Melayu lah. Jadi dalam perubatan ada peraturannya. Kita sakit tu pun ada peraturannya. Dan sebagainya lah. Okey, itu contoh yang saya balik sikit. Saya dah banyak sebut tentang ini, hanya saya nak highlightkan ini semua ini membuktikan bahawa pencapaian sains dan teknologi cukup tinggi. Ini tahun 1284 dengan bangunan, tengok bayangkan bangunan macam ni. Ni kita sendiri pun nak buat bangunan macam ni yang mengambil kira suasana tempatan dan sebagainya. Tak ada. Ini di renovate balik. Mereka kekalkan bangunan lama itu. Dan ini ada Al-Jazari, Ismail Al-Jazari. Ini pengasas kepada engineering, water-based engineering dipanggil. Macam mana air ini digunakan untuk menaikkan air, untuk menggerakkan tenaga dan sebagainya. Contoh ni dia buat ni untuk ambil wuduk misalnya. Bila ditarik ini sebenarnya macam statu gitu. Ditarik dia punya kepalanya, airnya keluar. So orang boleh ambil wuduk sini. Air ni sebenarnya daripada sini. Ini kaedah yang dia buat. Begitu juga dan ini dan sebagainya lah yang saya sebut hinggalah menghasilkan yang begini. Sengaja saya sebut ini penggambar pembaru apabila di Dubai mereka buat balik semua ini dan cuba dapatkan teknologi yang dibuat oleh ini buku asal oleh Al-Jazari. Daripada buku ini mereka buat balik ini kalau grafik semua gitu. Ini pun ada burung atas, ada burung atas ni dan dia buat balik dan ini bentuknya nak kaji macam mana engineering itu mesin yang dibuat oleh air ni. Ini contohnya inilah. Jadi air ni bila dia mengalir, dia bawa bersama-sama tenaga. Sekarang elektron mengalir bawa bersama energi. Yang elektron itu boleh menggerakkan kipas angin, boleh menggerakkan air condition, lampu boleh menyala dan sebagainya. Contohnya lah. Okey, ini ialah Ibnu An-Nafis. Ibnu An-Nafis ni kalau kita baca lah hari ni, kalau orang tanya siapa yang discover blood circulation atau mereka discover maknanya menemu, orang pertama yang menemui konsep peredaran darah. Siapa dia? Yang belajar sekolah. William Harvey kan? Tak betul. William Harvey lahir tahun bila? Ini Ibnu An-Nafis ni 1213. Ibnu An-Nafis ni dia baca buku oleh
oleh Ibn Sina dan dia komen oleh Ibn Sina punya buku itu, sebab dalam buku Ibn Sina, dalam pandangan Ibn Sina, jantung kita ni ada tiga saluran. Satu ialah darah masuk, satu ialah darah keluar, iaitu satu bawa oksigen, satu keluarkan karbon dioksida kan. Bawa oksigen daripada paru-paru kita pergi ke sel-selnya, kemudian dihasilkan karbon dioksida, dan karbon dioksida dan segala-galanya yang tak diguna yang bentuk gas tu dikeluarkan dan kita keluarkan. Dan satu lagi ialah roh. Itu kata Ibn Sina. Dan kemudiannya Ibnu An-Nafis ni dia ini bukan asalnya, dia belah lembu, belah kambing, buat tengok arnab dan sebagainya yang kita buat biologi sekarang ni, dan belah jantung dan sebagainya, didapati bukan ada 3 pada 2 ya. So dia rewrite atau menulis semula. Jadi idea daripada Al-Biruni tadi rewrite semula dengan membetulkan pandangan Al-Biruni tadi, Ibn Sina tadi, dan kemudiannya dia buat teorinya. Dan teorinya ini lukisan asalnya dalam bukunya. Dulu dia orang kalau buat biologi ni dia suka lukis, biologi dan perubatan. So inilah asalnya, dan ini yang cuba ini Ibn An-Nafis pulmonary circulation. Bagaimana kalau kita buat dalam gambar rajah sekarang. Dan yang kita dapati benda ini diambil oleh William Harvey. So nama William Harvey yang dapat. Oleh kerana mereka mengalahkan orang Islam, mereka merasakan bahawa ilmu itu juga mereka boleh ambil begitu saja. Dulu mana ada copyright, mana ada orang jual. Mana dalam konteks orang Islam, ilmu ini kena dikembangkan. Bukan boleh charge dan sebagainya. Bukan macam hari ini lah, kenapa kita buat copyright, kenapa kita register kita punya ilmu ni, kerana nak duit. Macam orang register vaksin lah. Okey, tak apa, saya nak cepat. Ini nak menunjukkan mereka ni pioneer. Kemudian kita pergi terus lagi, kita jumpalah nama-nama macam ni yang saudara boleh tengoklah. Dan Ibn Khaldun lahir masa ini. So jangan lupa Ibn Khaldun ni belajar, saya dah sebut tu, dia pernah belajar di Universiti Az-Zaituna, sebab Universiti Az-Zaituna ditutup dalam abad yang ke-16, saya dah beritahu dah. Jadi masa ni Az-Zaituna masih buka. Dan dia juga pernah belajar di Qarawiyyin, Universiti Qarawiyyin, dan seterusnya di Azhar. Begitu sekali mereka mencari ilmu kan. So ini tak apalah ini. So Ibn Battutah, orang daripada Algeria. Bukan orang Arab ni. Algeria ni wajah macam masalah betul, dia Eropah. Dia macam orang Turki. Orang Turki tu memang macam Eropah betul. Orang pertama dalam dunia yang sebab lepas itu kita Cheng Ho. Cheng Ho tu Muslim. Cheng Ho Muslim. Namanya Mahi. Dia terpaksa pergi ke China sebab dia lahirkan di Iraq, tetapi dia pergi ke timur sebab masa tu pada tahun 1258 Genghis Khan bantai orang Islam ni, so dia tak boleh pergi barat. So ini adalah perjalanan, cuba tengok ni, perjalanan Ibn Battutah ni. Dan saya baca sedikit lah, ini ditulis oleh orang barat ni. Sebab dulu Ikim ini pernah menterjemahkan dia punya ni, dan saya baca dia punya kata pengantar, suatu perkara yang agak sukar untuk mereka menterjemahkan karya ini. Sukarnya apa? Sukarnya adalah pertama, kebanyakan tarikh yang diberikan oleh Ibn Battutah ini dalam tahun hijrah. Dan kalau orang zaman sekarang baca, dia tak faham tahun bila. So dia orang terpaksa tukar ke dalam tahun Gregorian ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada insiden-insiden itu yang dicerita oleh Ibn Battutah. Dia bukan hanya sekadar menyatakan perjalanannya. Contohnya, ini dia bergerak di sini kan. Ini Tangiers sini, Tangiers dekat sini. So bayangkan dia pergi sini, ini Mekah kat sini. Dia pergi dan dia buat kita kata haji, dan dia duduk kat sana. Belajar daripada ulama di universiti, di Masjidil Haram dan di Masjid Madinah. Maknanya sudah ada sistem pendidikan ketika itu. Dan bila dia sampai di sini, dia belajar dan dia terus bergerak, dia memperoleh ilmu daripada, dia bukan hanya setakat belajar. Dia keluar daripada negeri ini pada umur usia dia pada tahun 1326. Itu umur dia 22 tahun. Dia lahir 104. Dia meninggal 1369. So dia berjalan saja 29 tahun journey. Itu hebatnya tu. Jadi dalam bidang pelayaran, dalam bidang sains teknologi dan sebagainya. Ini Cheng Ho. Cheng Ho juga orang Islam.
Dia pergi masa pemerintahannya Raja Ming. Kalau tengok Cengho pula, dia kerap singgah di Melaka. Dan katanya, di zaman itu ni, 7 kali dia pergi Mekah, 7 kali dia melalui Selat Melaka, dan 7 kali dia singgah di Melaka. Boleh tak saudara-saudara fikir, kenapa dia singgah di Melaka? Nah, jawapannya sebab dia nak ambil makanan dia nak isi kapal dengan air plain water, mana boleh minum air laut. Itu jawapannya. Tetapi, kita akan tanya lagi, kenapa Melaka? Nak ambil air. Kenapa dia nak ambil barang makanan dan sebagainya di Melaka? Jawapannya ialah Melaka pada ketika itu ialah center, pusat perdagangan. Macam kita ni, kenapa singgah kat Dubai? Kenapa singgah kat London? Kenapa tak singgah kat Ceylon? Sebab Ceylon tak ada apa-apa. Sebab dia tak boleh bagi. Jadi Melaka boleh membekalkan. Jadi kita hanya baca, oh dia singgah. Jadi kita kena baca di sebalik belakang itu. Maknanya orang tak akan singgah di tempat-tempat yang tidak ada kemajuan dan tak bertamadun. Jadi itu membuktikan bahawa rantau ini berpusatkan di Melaka itu telah memberikan. Ini tahun bila? Ini tahun 1371. Jangan lupa tadi yang Ibnu Battutah meninggal tahun berapa? 1369. Dan dia 1371. 2 tahun. Selepas meninggalnya Ibnu Battutah, maka lahir Zheng He atau Mahi ini hingga 1433. Pada masa inilah pemerintahan Melaka ini terkenal ni. Selepas itulah baru masuk Sultan Mahmud Shah tu, abad yang ke-15, abad yang ke-16. Okey, tak apalah saya tak nak pergi situ, itu kan maudhu'nya. Saya nak share sesuatu lagi, gambar ni gambar baru, gambar saya tahun barulah 2019. Saya baru pergi ni, sebelum Covid ini. Saya dipanggil untuk bagi talk di Seville, Spain. Sebab saya pergi sebelum ini, tak siap lagi dia punya ni. Ini dipanggil sebagai Lion Clock ataupun Lion Fountain. Iaitu berada di Alhambra, di Spain. Iaitu Lion Fountain. Yang dibina oleh Emir Muhammad yang kelima. Ini pun tahun 1354. Nampak tahun 1354, 1369, 1371. Zaman itu lagi mereka dah bina bangunan yang cukup cantik. Dan kenapa Lion Clock ni important? Nampak ni air keluar ni. Mereka telah, saya dah bagi gambar ni jadi balik boleh tengok. Kalau masuk pukul 1 saya tahu macam mana, maka air akan keluar yang pukul 1. Masuk pukul 2 air akan keluar. Jadi macam mana dia boleh relate air yang keluar ini pada masa itu dengan teknologi masa itu. Hari ini kita berguna elektronik dan sebagainya untuk mengetahui, padahal kita tidak ada alat secanggih masa itu. Dan bila pekerja-pekerja sini, dia biasalah, dia orang akan renovate dia, buat balik bagi, inilah cuba nak repair yang boleh repair, nak mengekalkan kita kata suasana yang ada tu macam asal. Dia nak pasang balik tak boleh. Ini yang jadi ini. Dan kat saya, guide ini yang terang kepada saya lah. Dan guide ini, dia adalah mantan ataupun pensyarah daripada Universiti Cordova. Saya sebut minggu lepas, saya tanya dia kenapa dia berhenti sebagai pensyarah. Dia kata duduk dalam menjadi pensyarah ni ilmu tak bertambah dia. Sebab dia pensyarah bahagian history. Tetapi bila dia jumpa dengan orang-orang turis, dan saya yakin dia kata, ini cerita kepada saya lah, turis-turis yang datang, dia tengok macam ni, mereka dia bukan datang nak tengok kerana nak tengok saja, macam orang pergi pasar raya, tidak. Tengok dia bawa kamera apa. Mereka ini nak belajar sejarah. Dan mereka ini nak mengetahui tamadun silam. Dan sebelum mereka datang, mereka dah baca, rugi. Kita bayar tiket kapal terbang, kemudian lepas tu sewa hotel mahal pula tu kat sana. Tiba-tiba kita pergi tengok, Pak ambil gambar balik. Rugi kan? Jadi mesti kita kena baca dulu. Saya lah kalau saya pergi Mekah buat umrah saya baca dulu. Bila kita pergi, kita buat umrah, oh ini tempatnya. Kenapa pergi air Zam-Zam? Oh ini tempatnya. Masa saya pergi awal tu tahun 70-an tu, Telaga Zam-Zam masih ada. Boleh sekarang Telaga Zam-Zam duduk ke bawah tu. Kemudian kita tahu lah, oh di sebelah sini, kita, sebab ini sejarah agama kita. Jadi samalah. Ini sejarah negara mereka yang katanya salah satu di Wonder of the World ni. Jadi orang kan ni, dan di bawah ni juga air. Saya tak boleh lama dekat sini sebab kita masa ni. Ini air semua ni, dan saya ambil banyak ni banyak tempat juga banyak. Nak tunjukkan ini dia suka tulis ni.
wala ghalib wala ghaliba illallah. Tidak ada yang lebih berkuasa, yang lebih hebat melainkan Allah. Dan dijadikan ini sebagai moto oleh Sultan Abdul Rahman itu ketika itu. So ini apa dia punya moto dan ditulis nih. Tengok nih. Setiap ditulis satu. Semua ditulis. Nih kat atas ni. Tulis everyone. Itu lambang moto kerajaan dia ketika itu. Ini yang dia tak ni. Same thing. Tulisannya wala ghaliba illallah. Kemudian ini yang saya sebut semalam, ingatlah Jannatul Arifi. Sengaja saya ambil gambar ini sebab bila saya pergi itu saya dah baca benda ni. So, saya tunggu orang ramai betul dengan orang ni. Dia semua orang dia pergi dia akan pakai benda ni dan dia boleh bercakap dengan guide dia. So walaupun dia punya kita kata frekuensi ni sesuai dengan guide dia lah, saya dengan guide saya lah. So saya kat sini dengan isteri saya dengan guide saya. So saya tak, guide saya mungkin buat dalam tempat lain. Dia boleh dia cakap, saya boleh dengar. Jadi samalah ni. Kemudian ditulis sini Palacio del Generalife, saya sebut dulu lah. Palacio ni palace. Dia ni telah di generalize. Dia kata no, this is not generalize. Cuba you sebut dalam bahasa you. So sebab ramai orang Melayu yang pergi tu, saya sebutlah generalife. Dia kata cuba sebut sekali lagi generalife. Saya kata dah bunyi suara dia, apa dia tu? Dia tegur saya Jannatul Arifi. So what does it mean Jannatul Arifi? It mean that jannah syurga, ada lagi tu Arifi para ilmuwan. Itu istana syurga para ilmuwan. Ini telah pun dibina oleh Sultan Ismail pada tahun 1314. Di mana di istana ini, bayangkan istana ini, cantik ni. Di mana Sultan ini akan menjamu, akan berada dengan para ilmuwan dan minta para ilmuwan ini menegur dia, memberi nasihat dan sebagainya. So dalam istana ini dia punya kita kata apa? Basic dia tu water base punya tu. So ada taman lah. Taman macam ni, fountain macam ni, ni macam ni. Cantik. Kalau saudara pergi memang rasa macam nak duduk kat situ, tapi tak boleh. Sebab orang ramai sangat dan kita kena terus bergerak. Okey. Ni pandangan di luar. Dia ada ceritanya, tak sebutlah. Saya nak sebut dua cerita ni. Ini sebenarnya ada air bergerak dan air di sini sentiasa bergerak. Dia bergerak dari sini dan keluar di ujung sana dan keluar. Tapi pergerakan itu dilakukan sedemikian sehingga dia macam tak bergerak. Jadi kita boleh nampak mirror dia. Ini disebut mirror image. Inilah tempat para ilmuwan duduk santai-santai dan melihat pemandangan bukit di sana. Cuma kalau duduk kat sini, saya ada gambar banyak tapi saya tak masukkan luar sini. Dan sama juga saya nak sebut di sini. Tengok kanan ada ni, ada ini. Ada ini, ada ini. Sebelah sini dah ditutup sini. Kiri. Jadi dia sebut mirror image. Kalau buat di tengah-tengah ni pun jadi mirror, di atas bawah pun jadi mirror, tapi air ni yang jadi mirror dia. Sampai begitu dia punya pembinaan. Bila tahun bila? 1238. Bayangkan. Dan ini nama istana yang lain lah. Saya tak perlu cerita lah masa terak ni. Ada cerita ni. Sebab dah ada cerita menteri dia difitnahkan dan sebagainya lah. So ini adalah pemandangan luar daripada istana, di tamannya, yang pada ketika itu yang saya nak share dengan saudara ini, macam mana mereka mengairi taman ini. Katanya taman ini dimaintain sampai sekarang. Jadi pokok-pokok ni kalau dia besar, dia buat, dia ganti. Besar. So cara ni inilah. Dan oleh kerana sekarang ni dah ganti pipe, so tinggallah bekas. Dan dia orang pun, orang-orang di Spain ni dia kekal. Dia tunjuk. Dan dia akan bawa kita dan tunjuk. Inilah bagaimana mereka mengairi taman ini. Maksudnya di atas ni air bergerak, atas tu. Ni air bergerak kat sini dan sebagainya. Dia tunjukkan kat situ. Ni juga pemandangan. Semua ni di luar daripada istana itu. Okey, ini adalah di Tashkent di Uzbekistan. Ini Uzbekistan di mana Ulubek. Ulubek ni ada cucu cicit kepada Hulagukan yang daripada sebelah mak, yang akhirnya dia memeluk agama Islam dan dia membina Islam di satu negara. Dan negara ini kalau saudara pergi Kublaikan Ulubek ini dianggap sebagai wajah mereka pun macam Cina. Mereka ini
amat menyanjungilah sebab orang ini yang telah memontamadunkan mereka. So saya pergi ini adalah tempat untuk mereka mencerap matahari dan juga mencerap objek-objek yang kasar raya. So kalau kita pergi sini, masuk sini macam masuk sini lah, nampak ni. Ini tahun itu ni 1437 mereka dah ada sini. Ini bekas-bekas yang lain yang ada sebelah situ, dan ini bila mereka rekonstruk balik, inilah bentuknya ada. Dan mereka siapkan satu muzium. Ini dibina semula lah ni. Mereka siapkan satu muzium, yang muzium itu muzium ini menerangkan bagaimana para ilmuwan belajar ilmu astronomi. So maknanya kaedah yang digunakan oleh saintis sekarang, Western scientist ni, sebenarnya diambil daripada orang Islam ini. Bagaimana mereka mencerap. Dan ini kita boleh buka lah, ini model kan. Kita boleh buka tunjuk macam mana. Dengan pelbagai pencerapannya, kemudian ada buku-buku referen belakang, mereka berbincang sama-sama mereka ini ilmuwan, para ilmu. Jadi ini satu muzium. Dan saya sempatlah ambil gambar ni sebab saya jadi tetamu kepada negara Uzbek ni. So dia bagi pegawai yang mengiring saya. Jadi alhamdulillah lah, saya boleh tengok semua tempat ni. Tiket tempat terbang pun dia orang bayar, hotel pun dia orang bayar, untungnya. Dan ini pemandangan luar tadi. Ni Mirza Ulugh ni, dia punya patung orang sini memang begitulah. So saya pakai ni sebab jadi tetamu dia orang ni. Ada ini gambar daripada kamera handphone saya ni lah yang ambil gambar tu. Ini bentuk tadi. Dan ini di Turki. Tadi saya balik kepada Turki yang saya sebut dah semalam. Itu bila Sultan Muhammad Fatih mengalahkan kota Konstantinopel pada 29 Mei 1453. So setiap tahun kerajaan tak cuti. Hari ini bukan hari National Day. Hari ini adalah hari di mana mereka mengalahkan kota Konstantinopel itu, dan untuk memberitahu kepada rakyat dia, dan malah ramai turis datang, mereka akan melakonkan semula. Buat Phantom ini dia pun lakonkan semula dengan pakaian-pakaian yang dulunya, dan dengan tembok mereka itu, ni tembok yang dibaiki lah, ni tembok yang asal sepanjang tu, dan mereka akan lakonkan di tempat di mana Sultan Fatih tembok ini, dan kemudiannya conquer dan jatuhlah kerajaan Byzantium atau Konstantinopel. Ini pemandangan daripada sebelah laut Marmara itu, dan ini adalah pemandangan di dalam Hagia Sophia. Gambar terakhir saya saya tak ambil, tapi gambar dalam 2-3 hari lepas ada kawan hantar saya, dia sembahyang Jumaat minggu lepas di Turki. Orang dah sembahyang Jumaat balik dah. Bila Kamal Atatürk merintah pada tahun 1924, dijadikan Hagia Sophia ini sebagai muzium. Sebab Hagia Sophia ini dulunya church, gereja. Dibina tak tahu, tapi terbakar pada tahun 532 Masih. Rasulullah tak lahir lagi, saya sebut tu. Dan bila Sultan Muhammad Fatih ambil alih, dia tukar jadi masjid. So bentuk dia tengok dalam ni macam gereja, tapi dibubuhlah ini saja. The rest tu masih kekal. Ini pemandangan luar Hagia Sophia. Yang ini bina baru, dan ini Hagia Sophia yang sebenarnya. Dan ini saya nak sebut dia punya castle dia tadi yang ada sampai sekarang lah. Dia punya tembok castle. Dan ini satu yang saya nak share juga ialah pada tahun ini, selepas zaman itulah, satu pasal Portugis datang ke Malaysia 1511. 1453 ni, ini Galileo Galilei pun tak lahir lagi. Newton pun tak lahir lagi. Di Turki mereka sudah ada seorang arkitek bernamanya Koşamimar Sinan yang desain benda ni. Bayangkan betapa cantik dan indahnya ni. Dia punya ni. So, dulunya sepasang lilin ni semua, hari ni dengan lampu. Indah betul. Dan saya pergi kira masjid ni. Mungkin orang kata saya bias ke apa. Saya persoalkan ialah bangunan ini, arkiteknya yang boleh stand, berdiri, teguh sampai hari ini. Berapa dah? Dah berapa ratus tahun ni? Dah 700 tahun dah. Sekarang 2020 ni tolaklah benda ni. Dekat 700 tahun. Dan ini arkitek yang buat ni. Jadi kalau kita sebagai turis, kita boleh duduk di sini, pandang kat sana ialah Masjid Sulaimaniyah ataupun Blue Mosque, dan tengok di other side kita akan pergi ke Hagia Sophia tadi. Okey, cuba lihat
bukan pemandangannya itu ya pentinglah, seronok lah. Kita percaya pun seronok. Tapi lihat dari segi arkiteknya, sains dan teknologinya. Ini yang saya letakkan dia di bawah, sains dan teknologi dalam tamadun Islam. Ini masa Islam kemuncak lah ketiga itu. Ini. So dalam bidang perubatan khususnya memang Islam memberikan, sebab penyakit itu daripada Allah dan ubatnya juga daripada Allah, dan mereka dulu banyak berperang. Orang sakit ni banyak patah, luka dan semuanya, dan penyakit daripada kuman-kuman dan juga bakteria sebagainya juga banyak. So saya nak pergi khas ni bincang tentang perubatan. Tempat yang saya pergi ialah ini namanya. Ini Sultani bin Yazid Kuliesi, apa tu saya nak sebut, tapi museum ni maknanya ini universiti ni. Sebuah universiti, sebuah museum yang dimiliki oleh Sultan bin Yazid, ini nama Sultan Turki, yang dalam ini terletaknya ahli-ahli sains perubatan dalam Turki lah, sebab Turki dia mengagungkan saintis dia. Antaranya disebut sini Ibnu Sina pun dianggap daripada dia, yang saya nyatakan 980137. Al-Farabi pun daripada dia 870950. Matinya Al-Farabi 30 tahun kemudian datang pula Ibnu Sina. Kemudian ada Al-Farabi tadi lah. Ni nama dia dipanggil Tip Madrasi. Boleh baca lah sini. Okey, kemudian dalamnya itu kalau kita masuk ya, ada satu bilik dia buat dalam bentuk ini, arca dalam bentuk statu gitu, bagaimana seorang pelajar perubatan belajar dengan lampu lilinnya dan sebagainya. Ini bilik dom pelajar asrama. Kemudian ini adalah dalam buku asal bagaimana terdapat satu jenis penyakit di belakang ni, dan ini mereka bentuk dalam 3 dimensi, dan bila pelajar-pelajar datang, pelajar sekolah datang apa semua, dan kita pun dibenar ambil gambar, tapi tak boleh pakai flash, itu saja. So sebab tu saya boleh ambil gambar, tak ada orang yang larang saya. Ini nak tunjuk ini dia sedang mengubati ini, dan ini pelajar-pelajarnya sedang duduk belajar. Lebih kurang macam itulah. Kemudian ini mengambil bisa daripada ular untuk dijadikan ubat. So ini dalam buku yang ditulis oleh ahli sains Muslim ini mereka bina semula macam inilah, bina dalam bentuk 3 dimensi. Dan ini adalah penyakit yang ketumbuhan di kepala, dan ini gambar 3 dimensi yang ada penerangan kat sini, tapi dan ini dalam bahasa Turki lah. Kemudian ini dislocation, dan saya dimaklumkan kaedah ini sampai sekarang digunakan. Hanya hospital dulu orang pakai tarik dengan tangan, sekarang ni dia buat weight, dia buat berat 1 kilogram, 500 gram untuk hilangkan dislocation di pinggang ni. Contohnya inilah, ini dalam buku, inilah lukisannya, sebab lukisan masa itu. Tapi dalam 3 dimensi, inilah bentuknya. Kemudian ini adalah tempat di mana dia prepare ubat-ubatan. Selalunya di herb. So inilah pemasak ubat dan sebagainya. Ada dia punya periuk besar ni, dan ada juga yang dibuat daripada clay. Ada herb yang dimasakkan di dalam tanah liat gitu. Ini tempatlah yang ditunjuk tempat-tempat persediaan ubat-ubatan, bahan kimia. Ini saya dah sebut penemuan sains yang ditemui oleh sarjana sains Muslim lebih awal daripada yang ditemui oleh sarjana sains Barat. Contohnya, saya dah nyatakan tadi, peredaran darah Ibnu An-Nafis. Saya letakkan tarikh lagi. 1213, 18. William Harvey, 1578. 400 tahun, 300 tahun sebelum itu. 350 tahun. Maknanya mereka ini ambil daripada buku Ibnu An-Nafis. Pembiasan cahaya Ibnu Haytham, hari ini Isaac Newton. Al-Khazin, udara dan beratnya, hari ini Tertiary. Hukum graviti Al-Khazin, Newton lagi. Teori evolusi dah dibincang oleh Ibnu Muskawih. Bukanlah secara yang dibincang oleh Darwin ini, tapi dia telah menerangkan tentang konsep evolusi ini. Prinsip astronomi Al-Batani, Al-Farghani, Ibnu Sina, hari ini Copernicus. Kaedah sains, scientific method. Jadi kaedah yang kita gunakan kalau tengok gambar-gambar, tengok balik bagaimana Jabir bin Hayyan semua, itu kaedah yang digunakan oleh orang Islam. Pengukuran dan sebagainya diambil oleh mereka ini, dan mereka kata
scientific method mereka punya. Scientific method ialah satu kaedah bagaimana ahli-ahli sains mengkaji tentang sifat tabiat alam. Itu apa kaedah sains. Jadi mereka dah buat sebelum itu. Itu hebat mereka ketika itu. So demikian sehingga akhirnya orang-orang seperti Toby Huff ini yang dinyatakan oleh mereka, yang saya terjemahkan. It is now widely recognized that from about 8th century till the end of 13th century. Sekarang ini telah pun diterima daripada abad yang ke-8 hinggalah ke hujung abad yang ke-13. The Arabic Islamic world had the most. Kenapa Arabic? Memang orang Arab lah. Kenapa Islamic? Sebagian mereka ini bukan orang Arab, sebagian besar bukan orang Arab, tapi Muslim. Had the most advanced science to be found anywhere in the world. Ini Toby Huff. Dan dia pun juga sering juga tangkap Malaysia ini. Kemudian kita baca dengan Cram. Ini saya ada bukunya. Ini saya ambil di buku dia. The Learning of Islam Bridge the Gap Between Science in the Hellenistic World. Iaitu pengajian Islam telah mendekatkan sains di antara ataupun telah menghubungkan bridge the Hellenistic world and that in the medieval world, daripada zaman sebelum Islam ke zaman medieval, zaman pertengahan. Islam established in the 7th century, Islam yang terdudukkan di abad yang ke-17, itu Rasulullah wafat 632, conquer almost the entire Hellenistic. Dia telah memerintah hampir seluruh dunia Hellenistik, termasuk Yunani dan sebagainya, termasuklah Parsi dan terusnya. And within 2 century, hanya dalam masa 2 kurun saja, mereka telah pun establish center of learning from Baghdad in the east, Cordova and Toledo in the west. Masa itulah, sekarang dah lebih lagi lah. Thomas Kuhn yang terkenal, pun sama juga, tak perlu saya baca kot, saudara saya dah bagi baca sendirilah. Jadi maknanya mereka sendiri mengatakan bahawa kita kena kalau kita nak belajar sains, jangan takat belajar yang itu, belajar asalnya itu dan tengok. Ini secara ilmiah, melihat ini tanpa prejudis, tanpa buruk sangka dengan orang. Dan yang terkenal ni baru meninggal, Montgomery Watts, buku dia 1970, dia meninggal tahun tak salah 1999. Because Europe was reacting against Islam, disebabkan oleh Eropah bertindak balas terhadap Islam, it belittled the influence of Muslim and exaggerated independent on the Greek, dan dia memperkecilkan pengaruh Muslim dan dia memperbesarkan pengaruh Greek dan Rom, iaitu Yunani. So today an important task for us, hari ini kata Montgomery Watt, the important task, satu tanggungjawab yang paling penting for us ialah to correct this false emphasis, membetulkan semula penekanan yang salah ini, and acknowledge dan recognize ataupun memberi penghargaan sepenuhnya our debt to the Arab and Islamic world. Ini ahli sains barat ni dah katakan benda ini. So ini adalah, saya nak ulang balik graf yang saya tunjuk awal dulu. Sebab itulah inilah Islam yang kat sini dan sampai ke sini semuanya, dan mereka telah membina ini. Pada masa itu di barat ini masih gelap gulita, dan di barat ini terkenal dengan pirate-nya, dengan Viking-nya dan sebagainya lah yang jenis macam tu. Kalau suatu kita pergi ke negara Skandinavia, kapal pun Viking, bangunan pun Viking. Dia mengidentitikan dia punya keturunan itu daripada situ. Dan macam mana ini dipindahkan, saya tidak berhasrat nak detailkan untuk saudari, tetapi saya sebut dalam bentuk ini pun dah cukup dah kot. Dulu kita, saya dah bincang sebagai kesimpulannya, kita dah bincang tamadun Mesir 10,000 tahun, itulah Mesopotamia. Kemudian kita telah bincang tentang tamadun di lembah Indus, kita telah bincang tamadun Yunani, kita telah bincang tamadun Byzantium dengan tahunnya sekali, tamadun pre-Islamik di Parsi, dan kemudian tamadun ada lagi nih, tamadun Cina, dan tamadun Maya terakhir. Saya pun berwarna merah, kenapa? Sebab dia menyeberangi laut Atlantik sana, laut Atlantik pula. Di sanalah, ke barat sana, dan orang Islam tak sampai ke Amerika Latin ketika itu. Ini ketika tahun 300 hingga 900 Masehi.
Jadi Rasulullah lahir 571. Dan akhirnya di sini lahirlah tamadun Islam. Di mana tamadun Islam dapat idea yang hari ini dah tak ada. Tamadun Mesir buku tak ada, Mesopotamia tak ada. Yang ada sedikit adalah di lembah ini mana lembah Indus ni. Lembah Indus ni ada. Yang ni tak banyak sampailah. Tapi yang banyak pengaruh sekali adalah tamadun Yunani, tamadun Bazantium dan tamadun Parsi. Dan juga ada di Cina tapi tak banyak pengaruhnya sebab daripada writing sebut macam itulah. Hari ini kita dikatakan ada tamadun barat. Siapa yang dilahirkan sini? Kita tengok di sini adanya Patigorah dan sebagainya. Dilahirkan di mana? Ini adalah tamadun Yunani, iaitu tamadun di sini ni. Orang-orang inilah saintis yang ada. Di Cina ni kita tak tahu siapa dia, zaman sungai ni kita tahu. Yang kita tahu adalah Abu Simbel. Itu pun dia seorang saja, yang lain kita tak tahu macam mana. Kemudian kita ada lahir tamadun Islam. Ini tamadun Islam ni melahirkan yang saya sebut banyak ni tahun sekali. Dan kemudian lepas tu kita ada lahir daripada Islam sini, datanglah tamadun barat. Tetapi orang tamadun barat menafikan ini, bahawa mereka ambil daripada tamadun Islam, tapi mereka ambil daripada Yunani ni kata orang. Itu daripada Aristotle, Plato, Archimedes, Galen semua ni terus nak ke atas. Walhal kalau kita tengok daripada segi istilah-istilah yang mereka gunakan, apa dia? Alkohol, alkali kan? Kita tengok kemudian acid nitrik, itu Jabir bin Hayyan dia tu. Kemudian algebra kan? Algebra. Kemudian lain-lain lagi lah, banyak lagi termasuk semuanya nama tu masih, tapi dia masih nak menafikan bahawa dia ambil daripada Islam sebab Islam dianggap sebagai musuh dia. Kemudian siapa yang dilahirkan? Inilah, kalau saudara baca buku barat, siapakah pengasas ilmu sains? Dia akan sebut Nicolaus Copernicus. Sedangkan Nicolaus Copernicus lahir pada 1473. Bayangkan saya sebut tadi Masjid Sulaimaniyah dah tersegam dah macam tu pada tahun tu 1473 ni. Mereka baru lahir yang dikatakan pengasas sains barat. Francis Bacon, Kepler dan sampailah ke ini yang kita kenal hari ini, Heisenberg, Pauli, Einstein dan sebagainya. So ini adalah sejarah pembangunan peradaban berdasarkan sains dan teknologi sepanjang zaman. So yang mempengaruhi pembangunan sains teknologi Islam di samping Al-Quran sebagai kitab yang memberi guidance hudal lil muttaqin itu Al-Quran, mereka mendapatkan pelajaran ataupun kita kata sains daripada tamadun Yunani. Tamadun Yunani adalah tamadun Greek, tamadun Bazantium kemudian dekat Turki sana yang dipelopori orang Kristian, dan tamadun daripada Parsi. Ini banyak mempengaruhi. Sebab tu saya buat color dia, warna-warna ni lain. Ini ada makna ni. Yang ini pun ada makna. Sebab mereka menerima daripada sini tu ke atas. Okey. Antara tokoh-tokohnya, saya rasa saya tak nak detail. Sebab tu saya terus ini. Balik boleh baca sendiri sebab ini bukan tujuan sampai. Inilah apa yang... Ini tamadun Yunani. Dan ini juga tamadun Yunani lagi. Ramai juga yang dilahirkan tu. Dan ini adalah tokoh-tokoh di tamadun Bazantium. Yang ialah tamadun Bazantium yang antara ni yang buat Hagia Sophia dan sebagainya. Nama mereka ni seperti Eutychius Ascalon, John Philoponus, Isidore, Miletus, nama-nama dia orang ni lah. Dan kemudiannya Nicolaus tamadun barat. Sekarang ni Nicolaus Copernicus yang saya sebut tadi. Ini tamadun barat. Jadi tengok saya tahun-tahun ni pun orang dah tahu dah di mana mereka datang. Auguste Comte dan sebagainya. So saya tak perlu teruskan lah. Okey, dan saya nak pergi kepada ini hari ni lah. Ini sampai 1976 Heisenberg meninggal ni, teori kuantum dan sebagainya. So sebagai kesimpulan di dalam konteks peradaban Islam ini, sumbangan sarjana Islam Muslim kepada sains dan teknologi. Sains dan teknologi bermula sejak manusia bermula di muka bumi ini. Masanya tak tahu. Tapi inilah yang kita tahu, saya sebut Jericho 9,600 tahun, iaitu kaum Kanaan. Kanaan ini adalah satu keturunan daripada Nabi Nuh AS, daripada anaknya yang bernama Ham. Nuh yang ikut dia ada 3 orang kan,
Ham Lafid lagi, tapi yang saya kenal ni Ham, dan Ham ini yang melahirkan kaum Kanaan, dan kaum Kanaan inilah yang katanya berada di Jericho itu ataupun Ar-Riha dalam bahasa Arabnya. So setiap sains ini dibangunkan mempunyai perspektif dan falsafah sendiri. Kenapa falsafah sendiri? Sains Barat menolak Tuhan, so Tuhan tidak ada sainsnya. Sains Islam semua karena Allah, maka namanya tak ada hukum Al-Farabi ke hukum kalau kita ni Snell law, hukum reflection cahaya kan. Ni kita padahal dia ambil daripada Ibn Haytham, tak ada hukum Ibn Haytham, tak ada. Jadi itu yang ada perspektif dia sendiri. Sebab dia kata ini bukan daripada dia, ini daripada Allah SWT. Ilmu sains Muslim mempunyai ilmu sains mereka di peradaban sebelumnya. Dan tak pernah mereka nafikan, dan mereka mencatatkan dalam buku-buku mereka. Termasuklah terdapat, malah disebut, kalau tanpa sarjana Muslim, mungkin kita tak kenal siapa itu Aflatun atau Aristotle, siapa itu Plato, siapa itu Socrates, Archimedes, kita mungkin tak kenal. Ilmuwan sains Muslim telah memberikan sumbangan mereka dalam pelbagai bidang ilmu. Sebabnya ialah ketika itu tidak ada yang bernama ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu tak dipisah-pisahkan. Tak ada juga ilmu agama, dan juga bayangkan yang sebut ilmu ain dan kifayah ni Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir 1058. Pada masa tu Ibn Sina pun dah mati dah. Ibn Sina pun dah meninggal dah. Pada waktu Al-Farabi pun dah meninggal dah. Al-Kindi pun dah meninggal lama dah. Al-Khwarizmi lagi lama. Jadi masa tu tak dikenal dengan ilmu-ilmu yang macam itu. Semua yang memisahkan. Hanya sekarang yang baru tu bisa yang ilmu ain dan kifayah. Sebab kedua-dua ilmu ini kena dikuasai. Kalau tanpa ilmu agama, kita membina sains untuk apa? Ini yang berlaku hari ini. Akhirnya alam sekitar pun rosak. Sebab kita bina sains untuk jadi kaya, untuk jadi popular. Kalau tanya Bill Gates, kenapa dia buat vaksin? Untuk dia kaya, dia sanggup dia kaya. Sebab tu hari ini jadi bergaduh sekarang ni. Sebab vaksinnya banyak, tapi dia tak nak bagi kepada negara miskin. Isu kan, saya dengar debate dekat COP atau COP26 ni di Glasgow yang mesyuarat semenjana. Hari ini masih dalam presiden-presiden lagi. Selepas ini pegawai kerajaan, dan selepas itu para saintis. Cuba dengar apa punya sekarang kita boleh tengoklah BBC, CNN, Al Jazeera dan sebagainya. So mereka ini merupakan pengasas pada sebagai ilmu sains dan memberi sumbangan baru kepada ilmu sains sebelumnya. So ilmu sains merupakan suatu tuntutan dalam peradaban Islam. Sebab kita khalifah Allah. Tugas khalifah Allah ini memakmurkan alam, membangunkan alam, menguruskan alam. Bagaimana kita nak mengurus alam, mengurus air misalnya. Tak tahu air, nak mengurus pokok. Kita diminta tanam pokok untuk dapatkan gandum dan sebagainya. Kita diminta untuk membawa air yang mutlak untuk ambil wudu. Untuk wudu itu nak semayang. Semayang itu fardu. Tak boleh semayang tanpa berwudu. Tapi bila nak berwudu, kena semayang. Kena ambil air. Dan air itu mesti air mutlak. Air mutlak itu datang dari mana? Kalau bukan usaha ahli sains. Jadi, sembahyang tak terlaksana tanpanya sains dan teknologi. Nak pergi haji, ya pergi haji. Boleh juga naik unta, boleh berjalan kaki, boleh naik kapal terbang. Kalau ahli sains tak buat kapal terbang, jawabnya sebulan tak sampai lah kat Mekah, mungkin 6 bulan pun sampai. Bayangkan waktu kita yang membazir, umur kita yang membazir. Sedangkan Rasulullah kata, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya umur kamu. Okey, saya nak stop kat situ. Kaedah sains telah diperkenalkan oleh sarjana Muslim lebih awal daripada sarjana Barat. Zaman gelap sains Barat, so-called gelap itu, sebenarnya zaman itulah zaman kegemilangan sains dalam tamadun atau peradaban Islam. Kita boleh mengembalikan kepada Islam sekiranya kita meletakkan ini yang kita nak. Kalau kita bersedia untuk untuk meletakkan sains di dalam acuan Islam itu balik. Okey, saya habis slide ini. Saya akan pergi kepada slide saya yang keempat. InsyaAllah slide ini saya akan bagikan kepada Dr. Azmin, dan saya mohon mungkin Dr. Azmin akan saya pergi buka yang lain. Mana dia tadi? Dah saya. Dia terbuka file. Ya.
Datuk boleh buka dulu file, first go share. Ni dapat? Tak nampak. Datuk kena pilih screen sharing tu. Screen sharing tak nampak di mana dah. Dah. Saya dah nampak lah. Alright. Okey, masa tu. Stop sharing dulu, kemudian open sharing tree. Okey, nampak kan? Ya, betul nampak dah. Okey, sekarang saya masuk slide keempat. Untuk pembelajaran ni, saya nak ulang. Saya memang style saya suka ulang-ulang dan sebagainya. Kita dah habis dah sekarang tentang sejarah sains silam, sejarah sains Islam, dan why do we need a sign. Jawapannya, kalau tak ada sign tak majulah kita, itulah. So kita dah selesai. Sekarang saya nak pergi kepada sains tauhid itu. So, sebelum saya pergi sains tadi, kita kena faham dulu beberapa istilah dalam ini yang saya kena jelaskan. Memahami makna dan istilah sains. Sebelum itu saya kena terangkan juga ada beberapa hal yang kita kena ambil kira di dalam memahami sains Islam. Okey, Islam maju sehinggalah ke 1492 itu. Kemudian kejatuhan Empire Byzantium oleh Sultan Muhammad Fatih di kota Konstantinopel. Saya dah sebut tadi pada 29 Mei. Bila jatuh saya dikalahkan, don't forget, dia bukan jatuh saja. Barat memang tak puas hati. Dan dia nak mesti menyatukan. Waktu itu, kerajaan Islam yang di barat, yang paling dekat dengan mereka ialah di Spain, di Spanyol. Iaitu di selatan Eropah. Dekat dengan Selat Gibraltar tu, kalau tengok peta itu, dan di utara Afrika. So, situ ada Madinatul Munawwarah sampai hari ini. Nama satu tempat di Spain, Madinatul Munawwarah, dan juga Andalusia. Namanya masih kekal. Jadi pada tahun ini 1453, sedangkan Andalusia itu dibangunkan oleh umat Islam pada masa Tariq bin Ziyad. Sebab tu saya sebut nama Tariq bin Ziyad ni. Kepada siapa yang tak ingat, tak apalah, bukan ini fardu ain dah. Tapi jangan lupa, Tariq bin Ziyad pergi pada tahun 711 Masihi. And don't forget, pada tahun 732 sudah ada Universiti Az-Zaituna, di mana di Tunisia, yang dekat dengan Tunisia itu, dekat dengan Afrika Utara tu, dekat kawasan situ. Jadi kita tengok dalam peta baru kita boleh bayangkan. Kemudian lepas itu mereka membinanya, dan kemudiannya pada tahun 786 Masihi, pada ketika itu lahirnya Baitul Hikmah di Baghdad. At the same time, kota Cordoba dibangunkan. Iaitu Masjid Cordoba yang besar itu, di mana tempat untuk belajar dan sebagainya. Sehinggalah maju sampai ini, bila saja kota Konstantinopel ini bertukar namanya menjadi Istanbul, akibat daripada Sultan Muhammad Fatih ini, mereka berdendam dengan umat Islam. Mereka mencari jalan untuk mengalahkan umat Islam di Andalusia. Memang umat Islam di Andalusia ketika itu berada dalam keadaan kucak-kacir. Sebab, tengoklah kemewahan istana tadi. Cuba tengok di sebalik keistimewaan istana tadi. Apa dia? Lalai. Raja nak jaga dia punya raja dah. Dengan wanita-wanita yang jaga di istananya, dengan lelakinya, dengan apa semua duduk di istana, dia terlupa kepada ayat, dia terlupa pada mesej, dia terlupa kepada apa tujuan dia yang nak ni. Kita pun gitu jugalah. Kadang-kadang ialah minta maaf lah duduk azmi perang, kita jadi pensyarah pun kan terlupa juga. Yang akhirnya kita nak mengajar orang ni, kita terlupa. Sebab mungkin kerana KPI kan anak pangkat ke apa semua. So benda-benda macam ni, yang tak ada KPI, yang tak masuk ni saja. So akibatnya ialah mereka mengumpulkan tenaga, dan pada tahun 1 Januari 1492, cuba tolak ni. Kata 52, 40 tahun ni. Satu di Turki, cuba tengok Turki tu, kat mana gambar dia. Dekat dengan Laut Mediterranean tu. Satu sebahagian daripada Turki itu berada di sebelah Eropah, dan sebahagian lagi berada di sebelah Asia. Gitu. Kemudian Portugis 1492. Cuba tolak 1511 Portugis datang. Tak sampai 20 tahun.
Katalah 15, 12. 11 tolak kok ni 12 ni 20 tahun. Jadi sebab apa? Sebab pada masa ini itulah ramai yang mengatakan bahawa Islam itu telah sampai ke rantau Melayu. Apa buktinya? Yaitu batu bersurat di Terengganu. Tahun bila? 1303. Ada je lupa tu. Apa kandungan batu bersurat? Kandungan batu surat ialah nasihat kepada raja bagaimana nak mentah negeri. Nasihat. Ulama membuat satu kitab macam mana seorang raja nak mentah negeri. Kena adil, kena macam mana. Itu dah tulis di batu surat. Maknanya Islam sampai awal daripada tu. Sebab itu ada mengatakan Islam sampai ke rantau ini sekitar abad yang ke-10 ataupun ya 9 awal sangat. Tapi kalau pergi ke Indonesia dia kata abad ke-9. Tahun 800 masih dah ada dah. Malah ada yang mengatakan waktu zaman Sayyidina Umar itu, sebab Sayyidina Umar pernah hantar apa di dekat Shanghai ni. Allah. Jadi tak mungkin Umar tak hantar, tapi tak tahu. Jawab dia tak tahu. Cerita tu tak jelas. Sebab buku-buku dan tulisan kita ni dibawa ambil oleh penjajah. Sekarang ni berada di Leiden, berada kat England, di Malaysia dah tak ada. Yang kita ada pun bahasa Melayu pun kita tak guna dah hari ni. Bayangkan bahasa Melayu tak nak guna. Sedangkan dalam bahasa Melayu itu mengandungi kalimah-kalimah Al-Quran. Adil, syukur, adab, akhlak, syura. Itu semua bahasa Al-Quran. Okey, saya nak stop lah. Okey. Kemudian Spanish menjajah ini. Ini semua rantau Melayu ini. Rantau Islam ini. Kemudian Perancis Light pergi ke Pulau Pinang. Kemudian apa lagi? Stanford Raffles pergi Singapura. Ini rantau ini. Dutch Company buka ini. Kemudian British menjajah negara India. Kemudian British menjajah negara Mesir. Semua negara Islam ini mula kena jajah lah. Sebab kita dah lemah. Kejatuhan Khalifah Osmaniyah 1924, Kamal Atatürk naik, dia hancurkan. Tu Khalifah Osmaniyah mati. So umat Islam tak ada khalifah lah pada masa tu. So British pun tak ambil Iraq dan ada lagi. Itali menjajah Libya dan seterusnya. So, akibatnya ialah, bila mereka menjajah, the first thing what they do? They learn from Muslim. Education, pendidikan. Orang Islam, bila pergi satu kawasan, bukan dia duduk glorify raja dia, bukan dia duduk glorify buat ni, tak. Dia membangunkan sistem pendidikan di masjid. So, they learn from this. Sebab itu orang kata, kalau nak menjajah umat Islam ni, jangan bantai negeri dia. Jangan bagi dia orang semayang, jangan bagi dia baca Quran. Apa dah buat Dasmin? Itulah. Jadi, mereka kalau nak baca Quran, baca di pondok. Tapi, bila pergi pondok, nak jadi apa? Tak dapat kerja. Jadi, khani pun tak boleh. Kalau pergi sekolah yang dia ajar, sekolah dia Penang First School ke apa semua, boleh jadi khani, boleh jadi pegawai, boleh jadi engineer. So, pergi pondok tak ada jadi engineer. Walhal, bila orang mengaji sekolah pondok dulu, terakhirnya bukan masuk universiti di Malaysia. Terakhirnya di Azhar. Terakhirnya di Mekah. Terakhirnya di Libya. Terakhirnya di Syria, di Damsyik. Terakhirnya di Sudan. Itu terkenal. Dan itu adalah rangkaian sistem pendidikan. Sebab itu kita lihat ulama-ulama dulu semuanya lulusan-lulusan daripada Jordan dah apa semua balik mengajar kita. Dan kemudian barulah mereka nak bina universiti. Itulah antara salah satunya UKM. Saya sebutlah petang ni. Dan sebab tu kompromi lahir UKM bukan 3 fakulti, fakulti Islam, fakulti Sains, fakulti Sastra. Jadi dah satu fakulti. Kemudian lahir UIE, itu pun menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kita yang hari ini kita tak nak guna bahasa Melayu. Dengan alasan belajar bahasa Melayu tak pandai sains. Siapa kata? Siapa kata? Minta maaf lah. Kalau saya nak sebut, saya pun mengaji sekolah Melayu juga. Nah, ini yang jadi itu. So akhirnya apa yang berlaku ialah istilah sains ini jadi masalah. Sebab kalau kita sebut sebagai ialah sains ini dah jadi sekular, tidak lagi jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang asal, iaitu yang seperti yang dibawa oleh Jabir bin Hayyan. Dia masih Jabir bin Hayyan, dia belajar satu kelas dengan Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali. Satu kelas, satu guru. Tapi dia
mengambil bidang sains, tak terkenal lah. Jadi ustaz-ustaz kita yang belajar berkenaan dengan kita mazhab-mazhab ni, takkan jumpa Jabir bin Hayyan. Tapi bila kita baca buku Jabir bin Hayyan, rupanya dia ulama besar. Ibn Haytham ni, dia tak suka sufism, tapi dia pernah dilantik menjadi qadhi. Qadhi ini justice. Qadhi ini hakim. Jadi bukan sebarang orang nak jadi hakim. Nama istilah hari ini sebab qadhi itu tukang kat nikah. Jadi dia belajar, oh qadhi tukang nikah orang. Dulu punya qadhi ialah hakim. Alright. Jadi epistemologi jadi sekular. Apa makna sekular? Tuhan disampingkan. Sebab mereka jadi sekular. Sebab waktu Galileo Galilei nak buat sains, menerangkan tentang bagaimana bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi, jadi ganda bulan, ganda juga matahari, dia dipenjara. Anak muridnya yang bernama Giordano Bruno dibakar hidup-hidup. So tahun bila dia? Tahun 1600 lebih, iaitu setelah jatuhnya Andalusia. So akibatnya ahli sains barat kata, no, I'm still Christian. Saya still pergi ke church setiap hari Ahad dan sebagainya. Tetapi yang sains ini saya tak dapat terima. Kalau you boleh terima mengatakan bahawa bumi center of universe bagaimana you claim, buktikan. Dia orang tak ada bukti. Tetapi ahli sains tidak ada authority. Akhirnya mereka ni dihukum. Ada yang dipenjara, ada dibunuh, ada sebagainya. Dan mereka kata kami masih Kristian. Akhirnya masyarakat yang menjadi pemerhati akan melihat ni apa punya orang. Jadi mereka melihat kezaliman ulama-ulama mereka. Bina pula mahkamah, Inquisition Court, mahkamah gereja. Gereja ada mahkamahnya yang boleh jatuhkan hukum. Dan hukuman itu jatuh. So akhirnya mereka mengatakan, kami tidak buat apa-apa. Kami masih dalam agama Kristian. Tetapi ilmu yang kami dapat begini. Sebenarnya Galileo Galilei dapat daripada Al-Biruni. Dan Al-Biruni tidak ada masalah. Sama ada bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi, bukan isu dalam Islam. Pada masa-masa tertentu, kita menggunakan matahari mengelilingi bumi. Saya bagi contoh. Pada masa mana kita menggunakan matahari mengelilingi bumi? Pada masa nak sembahyang Zuhur. Pada masa nak sembahyang Asar. Waktu Zuhur itu ialah bila matahari menenggak di atas kepala. Maknanya matahari mengelilingi bumi. Kalau kita tak ambil andaian itu, kita akan dapat tergelincir matahari. Kalau kita tak ambil andaian bahawa matahari mengelilingi bumi, kita akan bertemu dengan panjang bayang lebih panjang daripada panjang objek. Maka waktu asar. So, asar dan zuhur itu fardu, rukun. Kena buat, kena sembahyang. Kalau kita menolak sembahyang, tolak agama kita. Sedangkan nak menentu waktu masuk waktu itu, macam mana andaiannya? Ya, matahari mengelilingi bumi. Tapi apabila kita nak menentukan waktu masuk Ramadan, yang dilihat bukan bayang daripada matahari. Yang dilihat bukan matahari. Yang dilihat anak bulan. Bulan tidak menerbitkan cahaya. Matahari menerbitkan cahaya. Ini diberi pandangan oleh Ibn Haytham. Dan juga Al-Biruni. Jadi bulan hanya membalikkan cahaya sebab dia tidak mengeluarkan cahaya. Jadi apabila cahaya daripada matahari yang menimpa bulan, kemudian dibalikkan ke bumi, pemerhati yang dilihat daripada bumi. So, pengiraannya ialah bagaimana bulan ini mengelilingi bumi, dan daripada bulan itu mengelilingi bumi, dan bumi dengan bulan mengelilingi matahari. Barulah kita boleh predik berlaku gerhana bulan. Barulah kita boleh predik berlakunya anak bulan. Dan tanpa andaian bumi mengelilingi matahari, tak akan jumpa anak bulan. Ataupun bulan mengelilingi bumi. So, kita guna dua-dua. Sebab apa? Sebab isu matahari mengelilingi bulan, isu bumi mengelilingi matahari, bukan isu akidah. Isunya kita nak sembahyang. Kita bukan telak sembahyang. Hanya kita nak menentukan masuk waktu sembahyang. Sembahyang itu fardu. Tapi untuk sembahyang, kita perlukan sains dan teknologi. Kita perlukan alat yang memastikan kita masuk waktu zuhur dan asar. Nampak tak? Dan ini tak diterang oleh ramailah ustaz-ustaz kita dan sebagainya. Hanya diterangkan masuk waktu terjadi matahari. Tapi nak menentukan matahari itu, kita kena perlu ilmu sains. Dan sehingga demikian, Al-Biruni dan juga termasuk katanya Al-Khwarizmi
Mereka adalah orang yang pertama yang buat takwim. Dan tak tengok lagi matahari dan bulan, guna takwim ya. Takwim. Of course masa tu waktu tidak ada, tapi mereka ada tanda-tanda di bangunan tu. Bila matahari dekat sini masuk waktu zuhur, bila matahari dekat sini masuk waktu asar. Ada kat situ. Dan mereka bentukkan, malah tak jadi isu di kalangan orang Islam. Yang jadi isu hanya di kalangan Kristian. Sebab dianggap untuk apa? Sebab agama dilihat dalam ruang yang sempit. Nasib baiklah kita tak macam tu. Orang tak menghukum tentang ni. Ya, tentang mereka tak ada ilmu, mereka tak boleh faham tentang sains. Jadi terimalah hakikat bahawa saya tidak ada ilmu sains. Senang. Kita boleh tolong ajar. So Islam adalah agama yang mementingkan nilai dan sistem. Ini. Jadi percaya kepada Tuhan yang bersifat tauhid, rububiyah, uluhiyah dan sebagainya. Dan akhirnya bagaimana istilah sains Islam dan kini sains tauhid. Jadi jawapannya ini ada isu sikit. Sebab dalam kalau kita guna sains Islam bahasa Melayu, bahasa Inggeris disebut sebagai Islamic Science. Kalau Islamic Science terjemahkan dalam bahasa Arab, dia menjadi Al-Ulum Al-Islamiyah. Ulum Al-Islamiyah bermaksud ilmu tentang Islam. Sebab sains di sini berarti knowledge. Islamic science berarti Islamic knowledge. Meaning that any knowledge yang keluar daripada, yang dilahirkan daripada ajaran Islam, itulah Islamic science. Jadi dia terkeliru sikit. Sebab tu waktu mereka memperkenalkan Islamization of knowledge dulu dan akhirnya Islamic science, jadi isu perkara ini. Nampak kecil kan? Tapi kepada ahli ilmuwan, apabila mereka cuba mentafsir, jadi di sini yang dimasukkan ialah the sign of Islam. Sign from Islamic perspektif. Sign daripada perspektif Islam. Itu yang dimasukkan. Yang mengkomis semua aspek ilmu dalam Islam, termasuklah sains tabi'i yang terdapat sedikit kekeliruan. Jadi ada kekeliruan istilah sains Islam. Ini penjelasan tentang sains Islam lah. Dan oleh demikian, ada sarjana Muslim dan bukan Muslim mengkaji padanan. So ada juga mereka melihat sains Islam ini hanya daripada segi apa yang diturunkan oleh ayat Quran dan apa yang mereka boleh lihat dengan alam tabi'i dan kemudian cuba dipadankan. Inilah berlaku dalam teori berkenaan dengan evolusi. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ataupun Big Bang Theory. Allah Ta'ala sebutlah Al-Quran kan. Surah Al-Anbiya ayat 20, 21 20. Awalam yarul ladzina kafaru annas-sama, apakah orang kafir itu tidak tahu yang langit dan buminya dulu itu satu dan kemudiannya kami pisahkan. Itu ayat Quran. Jadi mereka cuba mencari padanan ini dan mengkaji, maka keluarlah lahirnya ini. Jadi wujud yang disebut sebagai Big Bang Theory. Jadi ada juga orang-orang yang minat dengan macam tu dan termasuk ilmu-ilmu lain. Jadi mengkaji ilmu padanan. Hanya saya sebut dalam sains tauhid ini ada persoalan lah, sebab ilmu sains adalah ilmu yang kita peroleh dengan mencerap Allah, ilmu yang kita cari. Sedangkan ilmu Allah itu ilmu yang Allah Ta'ala beri. Okey, ilmu Allah itu laksana lautan. Ilmu kita ni walaupun kita campur seluruh manusia, dia umpama setitis air di laut. Bayangkan. Jadi boleh tak kita padankan ilmu setitik ini dengan ilmu selautan? Boleh tak? Tentu tak boleh. Tentu tak boleh. Macam kita buat kaya lah. Orang miskin di Amerika nak banding dengan orang kaya di Malaysia. Mungkin orang miskin di Amerika ada kereta. Ada tempat tinggal yang agak selesa dan sebagainya. Jadi kekayaan di Amerika tak sama kekayaan di Malaysia. Kena lihat perspektif yang berbeza. Apatah di Malaysia nak banding dengan Indonesia. Orang di Malaysia semua orang ada motosikal. Di Indonesia orang berjalan kaki kalau miskin. Motosikal pun tak ada. So kemiskinan itu relatif dalam konteks itu. Dalam konteks itulah. So, isu ketiga adalah menggunakan pendekatan epistemologi. Jadi, ini yang saya sebut dulu, ada menggunakan dan kemudiannya datanglah isu ataupun istilah yang disebut sebagai sains tauhid. Ini kita akan bincang. Ini yang saya nak bincang. Saya tak boleh jelaskan ini lah. Saya akan jelaskan dengan banyaknya slide-slide yang akan saya bincang kemudian. So, apabila penjajah negara Islam, mereka memperkenalkan pendidikan mereka, dah saya sebut tadi, diulang balik.
yang pendiri mereka itu bersifat sekular. Apa sekular? Ini saya nak sebut beginilah. Saya nak sebut dia tak berani, tapi saya baca buku, dia ada cerita. Dalam ajaran agama mereka, sebahagian saya tak tahu apa, sebab ada sebahagian menerima begini dan ada sebahagian tak terima. Dan majoritinya dia kata macam ni. Memang Allah Ta'ala ciptakan, Tuhan yang menciptakan alam ini. Tapi bila Tuhan menciptakan alam ini dan alam ini dah jadi dengan sihat, betul, kita dah setuju, maka hiduplah alam ini semua. Kemudian Allah SWT, Tuhan ni, the God, create human being, mencipta manusia, and meminta manusia untuk menguruskan alam ini. Betul lah sebagai khalifah Allah. Tetapi kemudiannya Allah itu berehat di Arsy. Dalam konteks mereka, Allah ini berehat dan tak kacau lagi dunia ini. Maka dunia ini diserah kepada manusia untuk menguruskannya. Tuhan tak buat apa-apa lagi. Jadi kalau nak mengkaji sains, kajilah tabiat alam ini, jangan hubungkan dengan Tuhan. Ada kepandangan tu. Itu akhirnya mereka sekularkan ilmu itu. Dengan kata mereka memisahkan ilmu mereka itu dengan ketuhanan. Sebab ada yang pakar dalam bidang agama, ada yang pakar dalam bidang fizik, dalam bidang kimia, dalam bidang biologi, dalam bidang sains. Tetapi yang pakar dalam bidang fizik ini, satu bidang fizik tak boleh dihubungkan dengan apa yang datang daripada agama ataupun kitab agama. Tentang agamanya saya masih ke gereja, saya masih menyanyi, saya ikut peraturan agama dia lah. Sama dengan agama Hindu dan agama apapun. Dan sebab orang beragama ini dia mesti percaya kepada Tuhan. Tak ada orang beragama yang tak ada Tuhan. Itu satu sifat. Yang kedua, Tuhan dia itu mesti ada nama. Kalau Hindu, Murugannya lah apa semua, kita tengok di Batu Kip tu. Sebab dia percaya pada Tuhan yang banyak. Kalau Yahudi, dia ada nama Yahweh-nya. Kalau Kristian, Yesusnya. Kalau Islam, Allah. So, Tuhan bagi orang Islam ialah Allah. Tuhan bagi Kristian ialah Yesus. Walaupun pada orang Islam, Yesus ini nama lain kepada Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa ini adalah profet. So, kita sebut Yesus AS. Dan dia Tuhan ni tiga. Yesus ini Tuhan yang membentuk manusia. Ada dua lagi, iaitu the Father, Holy God, Holy Father dan Holy Ghost. Dia ada dua. Jadi kalau dia hilang tiga itu, dia bukan Kristian lah. Tiba-tiba, minta maaf, saya bukan nak pro. Dia kata, nama Tuhan kami juga Allah. Saya minta maaf sini, saya nak stop kat sini. Pergilah minta Pop Perancis, orang yang bererti dalam beragama Kristian, suruh declare hari ini that our God is Allah. Ya, silakanlah. Kalau dia nak tengok dia nak kata apa. Jadi kalau kita naik mahkamah, isunya bolehkah mahkamah ini menghukumkan perkara yang asas dalam agama ini? Misal saya kata, perkara yang asas dalam sains itu apa dia? 2 kali 5, 10. Tapi ada orang kata 2 kali 5, 9. Tiba-tiba dia kata, oh kamu tak cek dalam mahkamah. Tiba-tiba oleh kerana dia pandai berujar dalam mahkamah, mahkamah kata 2 kali 5, 9 kamu terima. 2 kali 5, 10 salah. Apakah senatnya saudara semua nak terima 2 kali 5, 9? Ya sama lah. Semua tu agama ada Tuhan. Dan semua Tuhan ini ada namanya. Dan semua Tuhan tu ada sifat menurut agama masing-masing. Jadi, Yesus adalah Tuhan bagi Kristian, Yahweh adalah Quran bagi Yahudi, Murugan ke, Siva ke, apakah, Ganesh ke, itu Tuhan bagi Hindu, Buddha, Tuhan bagi orang yang mengenalkan Buddha, dan ada setengah mengatakan bukan Tuhan, dan tak apalah. Jadi, Islam ialah Allah. Dia ada sifat dia pula. Jadi, bolehkah orang Kristian nak ambil yang Islam? Kenapa dia tak nak bagi nama Tuhan yang Yahweh? Kenapa tak nak? Oh, dia kata kami dah buat cetak. Itu kamu silap cetak. Kami dah cetak buku banyak dah. 4 kali, 2 kali 5, 9. Takkan kita boleh bagi alasan kami dah cetak banyak buku dah. Padahal 2 kali 5, 9 itu adalah salah. Yang salah itu walaupun buku banyak dikeluarkan, kena buang lah. So, di sinilah saya rasa ini. Maaf saya tidak mau terlibat dalam polemik yang berbentuk ni. Tapi saya ahli akademik. Tapi saya nak mengajar student saya supaya memahami. Sebab ini yang menjadikan. So dalam Islam kita tak pernah pisah. Dalam Islam Tuhan menjadikan manusia ini dan melantik manusia ini sebagai khalifah. Tetapi Tuhan masih
masih boleh mengganggu. Maknanya kalau ada orang yang terinanya, Allah Ta'ala beritahu, doa orang terinanya itu tidak ada hijab. Maknanya berdoalah kepada Allah. Saya diinanya oleh Allah. Berdoa, insyaAllah Allah Ta'ala bantu. Jadi Nabi Ibrahim AS diinanya oleh Raja Namrud. Right? Kemudian lepas itu Nabi Ibrahim, dia dah hajak lama dan sebagainya. Kemudian Raja Namrud nak bakar Nabi Ibrahim. Kemudian dalam kes ini Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dengan meminta kepada api supaya bardan wa salam ala Ibrahim, sejuk dan selamat, kata Nabi Ibrahim. Jadi macam mana api yang panas tak bakar Nabi Ibrahim? Saya tak tahu. Allah Ta'ala kata dia yang minta api sejuk. Api itu hamba Allah. Api itu akan membakar sekiranya diizinkan Allah. Dia tak akan bakar kalau Allah Ta'ala izin. Itulah akidah orang Islam. Jadi sifat api memang membakar. Kalau api tak bakar, saya tak masak nasi lah. Tak. Tetapi apakah sifat api yang membakar itu mutlak? Tak mutlak selagi diizinkan Allah. Allah Ta'ala tak izin, tak bakar. Jadi kepada orang Islam, cerita Nabi Ibrahim dicampur alam api, tak terbakar, itu bukan cerita-cerita misteri. Itu cerita Al-Quran, cerita benar. Dan dia berlaku secara benar. Tapi dia tak berlaku dalam semua keadaan. Itulah yang disebut sebagai mukjizat. Dah kalau dia bukan mukjizat, tak perlu Nabi ya. Sebab yang dapat mukjizat hanya Nabi. Begitu juga ketika dia sembelih anaknya Ismail. Begitu juga ketika Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Begitu juga Nabi Isa ketika dia menghidupkan orang mati dan sebagainya. Jadi benda itu bukan berlaku hari-hari, bukan berlaku dalam keadaan biasa, tetapi berlaku kerana Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan secara mutlak. Dan ini kena dipahami oleh ahli sains tauhidik. Ini yang sebut sains tauhidik tu. Jadi kalau cakap faham objek yang lepas, ini jatuh, maka dia graviti. Api yang panas membakar, pokok memerlukan air untuk membesar. Baru sains. Belum sains tauhidik. Belum sains tauhidik. Sains tauhidik dia akan sampai sehingga mengenal Tuhannya. So apabila kerajaan Osmaniyah ini jatuh, saya ulang baliklah. Jadi sistem pendidikan menjadi ketidakkaruan, kecelarulah. So maka timbullah gulungan-gulungan yang disebut sebagai reformis, islah, tajdid, seperti Muhammad Abduh, saya pun nama dengan dik-dik sekali ini supaya saudara-saudari ini, seperti Jamaluddin Al-Fani, Muhammad Iqbal, Abu Hasan Adi An-Nadawi, Abu Alam Ma'dudi, Hasan Banna, ramai lagi lah. Termasuk Ismail Faruqi, termasuk dan mereka ini kalau dulu Islam agama itu terpisah pondok dengan pondoknya di Malaysia ini, termasuklah seperti Syekh Abdul Fahim, mereka bila pergi dan belajar tengok semua, oh Islam bukan macam tu. So Muhammad Abduh bila dia pergi kat Perancis, dia tengok orang Perancis ini ada akhlak, surat khabar tak berjalan, orang tak curi dan sebagainya. Dia kata I can see Islam without Muslim. Saya dapat si Islam in operation. Islam berada dalam operasi tapi tidak ada Muslim. But when I go back to my country, Mesir, Egypt, Cairo, I found that a lot of Muslim. Saya dapati banyak orang Muslim, but without Islam. Itu kata-kata terkenal Muhammad Abduh. Jadi sekarang dia kata kita kena jadikan orang Islam yang juga beramal dengan ajaran Islam itu. Itu segalanya sebagaimana yang berlaku di zaman keagungan, zaman emas Islam dulu, iaitu di abad yang ke-7 hingga abad yang ke-15. Okey. Bermula sekitar 1936, mereka sedang bincanglah pendidikan Islam dan sebagainya. Kemudian lepas itu datanglah tokoh-tokoh ilmuwan seperti Ismail Faruqi, Hamid Abu Sulaiman, Sayyid Najib Atas masih hidup umur 90 tahun sekarang ini, Tahajjud Oni dan sebagainya, membawa yang disebut sebagai Islamization of knowledge. So orang pula tanya, what Islamization of knowledge? Adakah ilmu yang tak Islam? Adakah ilmu yang tak Islam? Fizik, kimia, atau ilmu syahid? Ilmunya semua kena tuntut, tapi jangan apply ilman nafi'ah Rasulullah sebut. Ada 3 perkara yang hak lain itu bila kamu mati semua kamu tinggal. Ada 3 perkara yang akan kekal. Apa dia? Sadaqatun jariyatun, sedekah jariah kita. Yang kedua, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga ialah waladun salih, anak yang saleh. Ilman nafi'ah ini semua ilmu.
termasuk ilmu sihir, sekiranya dapat boleh mengubati orang tersihir. Bukan untuk dia mengamalkan sihir, tetapi dia tengok ada orang yang kena sihir dan dia gunakan ilmu sihir ini untuk mengubatinya. Okey, itu ilmu nafi'ah, ilmu bermanfaat. So semua ilmu, jadi timbul isu ada ke ilmu yang tak Islam ni, maka lahirlah idea pengislaman ilmu ketiga itu dan lahirnya pengislaman yang disebut sebagai kesepaduan ilmu, iaitu mensepadukan antara ilmu-ilmu wahyu dengan ilmu-ilmu yang disebut sebagai sekular tadi, ataupun ilmu akli dengan ilmu nakli dan sebagainya. Ini lahir, ini semua ni ada baru, tak sampai 100 tahun lah, dah lebih lebih kurang 100 tahun dan dulu lah. So dari sinilah yang mereka menganjurkan sains Islam yang bermaksud ilmu sains yang tidak mengesampingkan Tuhan, tetapi bukan ulum al-Islami yang saya timbul di awal membincang perkara ini. Sekitar tahun 1980-an baru saja saya dah jadi pensyarah pun dah, maka barulah diperkenalkan istilah sains tauhid. Nanti saya jelaskanlah dalam kuliah saya nanti. That's why kita lahirkan ilmu sains tauhid ini. So kita ada lagi 5-6 minit. Saya takut masa tak cukup. Hari Khamis ini cuti. Kemudian minggu depan saya ada dua waktu lagi 3 jam. Saya harap saya boleh, sebab selepas ini penerangan saya macam tadi lah. Sorry ya, saya cakap cepat ke sebagainya, itu saya minta maaf banyak-banyak. Sebab benda yang nak di situ saya rasa banyak juga, sebab saya takut saudara tak faham tu. Dan yang sebab perkara baru, dan saya tahu tak ramai orang bincang pun di mana-mana. Malah saya sendiri pun nak sebut kontroversi tak lah. Bila saya kemukakan idea ini termasuk di Malaysia, saya ditanya dan tak ramai pula orang nak involve. Dia tanya-tanya dia cara balik. Dia maksudnya begitulah. Dia tanya dia balik. Bukan dia tanya kita, mari kita duduk bersama, kita berbincang dan kita nak betulkan sains yang ada supaya dia jadi dalam sains yang ilmu yang sah. Tak ada. Sebab tu tak ramai di kalangan pensyarah sendiri pun ataupun para ilmuwan sendiri pun yang bincang perkara ini. Tambah-tambah sekarang lah apabila timbul ni kami nak buat kereta ini, sekarang kereta elektrik semua, perlu ke sains Islam ni? Tak orang barat, orang Amerika buat kereta Tesla yang nak guna hidrogen elektrika ni, tak ada pun belajar sains Islam, tapi mereka mampu naik ke bulan pun. Jadi kita pun nak belajar naik ke bulan juga. Jadi kalau sains tauhid ini menjejaskan, lebih jangan aja. Timbul isu macam tu. Saya tahu ada yang berani mau menyuarakan dan ada yang tak mau, itu saja. Tetapi saya rasa ini amat pentinglah memandangkan kita kena kembali, sebab alam sekitar kita dah rosak, masyarakat di barat dah this is my right. Bila bapak dia tanya, ni perempuan mana kau balik ni? This is my right, dia kata. So then dia dilahirkan lelaki nak jadi perempuan. Bila orang tanya dia, pasal apa kamu jadi perempuan? This is my right. Saya punya masalah. Ni kan jadi masalah. Bila orang kata, oh ini berdosa. Dosa saya punya masalah, ini kubur saya. Ini pemikiran sekular lah. Maksudnya pemikiran memisahkan antara agama dan itu dan meletakkan otaknya. Bila pergi umrah, orang lelaki tapi pakai macam perempuan. Kita kata lelaki ni ihram bawa keping, baju dengan kain atas dengan kain bawah saya. Kamu perempuan, kamu kita tak boleh ni. Kena bedam ni. Oh saya perempuan. Mana bukti perempuan? Jadi kelang kabut. Macam maaf, dekat tu je saya nak boleh sebut. Tak usah sebut apa lagi lah, banyak lagi tentang dia pergi semayang dalam masjid tu, bukan macam lelaki perempuan. Dia pergi semayang pula dua perempuan. Itu saya tak tindak cerita dah. Itu minta maaf lah. Bukan kita. Dan bila kita sebut, wah, you ni tak sporting, ini tak up to date dan sebagainya. Dan sebagainya lah. Okey. So, bagaimana langkah untuk memahami sains tauhid ini? So, langkah yang pertama, saya nak stop kat sini. Saya nak buat di sisi saya. Kita kena ada 3 langkah. Kalau tidak, kita tak boleh buat. Pertama, kita kena faham dengan faham-fahamnya apa yang dikatakan sains sekular. Saya dah sebut awal-awal lecture saya, sebut sains pun ada orang tak tahu sains itu apa. Walaupun dia buat subjek sains, tapi saya boleh cerita dah pada saya. I give you 5 minutes. What is science? Apa yang sains dia nak buat? Dia tak ada cerita.
Jadi apa itu fisik? Why you belajar fisik? You belajar fisik, ya saya belajar fisik. Fisik itu penting. Bagi tahu saya fisik itu apa? Why fisik so important? Chemistry itu apa? Jadi ini. Jadi kita kena paham dulu what is science dan bagaimana sains itu dibangunkan. Apakah entiti yang terlibat untuk membangunkan ilmu sains? Yang kedua, pahami dulu kerangka framework bagaimana sains tauhid itu dibangunkan. Dalam sains tauhid ini Tuhan mesti ada. Dalam sains biasa ada manusia, ada alam. Manusia lihat alam. Apa dia lihat alam? Dia kata dia tengok pokok, tak ada air, pokok mati. Dia tengok pisau, tak tajam, tak boleh pokok, tak boleh potong. Dia tengok api, kalau api tak dinyalakan, impossible kita boleh membakar. Jadi Tuhan tak ada. Tapi dalam sains tauhid kita ada satu lagi Tuhan. So di mana kedudukan Tuhan dalam konteks manusia dan alam ini? Apa role-nya? Dan setiap satunya ada role-nya. Pahami dulu dan pahami sains dalam, dan kita kena faham di mana letaknya, di mana kedudukannya sains dibandingkan dengan sains sosial, dibandingkan dengan ilmu ekonomi, dibandingkan dengan ilmu politik, dibandingkan ilmu lain. Itu satu hal. Yang kedua, sains dalam ilmu agama dan dalam ilmu yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Di mana kedudukan ilmu sains? Boleh tak saya masuk surga dengan ilmu sains saya? Kalau jawapannya tak boleh, buat apa saya belajar ilmu sains? Belajar ilmu tak masuk surga. Ada orang kata, ni kamu belajar ilmu kapiak. Jadi ini kena faham. Sebab tu jadi yang soalan-soalan yang timbul yang jadi aneh-aneh kepada saya lah. Kepada orang lain saya tak tahu. Dr. Azmi pun saya tak tahu. Tapi kepada saya, dia jadi aneh sebab dia tak faham. Sains itu apa? Apa entiti yang membangunkan sains? Dan apa tugas kita? Dan apa ekosistemnya? Ekosistem ilmu ini. Ilmu dia ada ekosistem. Semua perlu kita perlukan. Saya berumah tangga dengan diri saya. Saya nak bahagia. Ya, saya perlukan ilmu yang membahagiakan diri saya. Bahagiakan apa artinya perkahwinan kalau tak bahagia? Saya nak beritahu, nak sebut secara open lah. Apakah bahagia itu terletak pada sexual activity saja? Dah. Banyak benda lagi yang kita tak ada ajar. Saya tahulah waktu nak kahwin dulu, semua pelajar ni nak kahwin ni, yang diajarnya ilmu pengenalan tentang perkahwinan ni ialah cara mandi wajib, cara ni apa hak walad, apa isteri, apa hak suami, itu ya, macam mana mandi wajib, itu saja. Tapi dia tak bincang tentang bagaimana membangunkan sistem ekonomi dalam rumah tangga. Bagaimana membangunkan sistem pendidikan dalam rumah tangga. Bagaimana the structure of yang disebut sebagai leadership, kepimpinan dalam keluarga. Siapa yang nak buat keputusan dalam keluarga? Banyak, nampak banyak benar lah. Saya nak stop kat situ lah. Okey, kita dah habis petang ni. So ini yang kita nak bincang. Saya tak nak pergi keluarga dan sebagainya, kita berbincang pasal lain. Tapi yang khusus yang saya nak bincang inilah. InsyaAllah saya akan sambung minggu depan. Dan dalam masa yang sama, InsyaAllah saya akan hantar kepada Dr. Azmin nota kuliah ni. Boleh saudara-saudara belik-belik dululah kalau nak belik. Kalau nak tuang kelas tu pulang. Saya tengok dalam kelas kita ni tak ada soal jawab lah, dan saya pun tidak menerima apa-apa email. Jadi saya menganggapkan bahawa okey, everything okey lah. Maksud okey saya tu bukan 100% terima, bukan 100% tolak. Jadi maknanya saudara dan saudari selesa dengan suasana ini, jadi okey lah. Dan saya pun selesa jugalah dengan suasana ini, kerana anak saya bina satu studio untuk saya ni, dan saya rasa selesa dalam suasana yang mengajar begini. So Dr. Azmin, saya ingat setakat itu kot untuk petang ini. Kita sambung insya-Allah hari Selasa minggu depan pukul 5 petang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok. Sama. Terima kasih semua pelajar yang hadir hari ini. Ada yang nak komen ya? Ada soalan ke? Ada tanya apa-apa ke pada Datuk? Saya nak tanya soalan boleh? Silakan. Oh boleh. Tak kena bayar ni. Tadi kan Datuk ada tunjuk fountain lion clock. Lion Fountain dekat Alhambra di Spain, di Cordoba. Ya, silakan. Datuk kata diorang cuba nak repair tapi tak boleh dah. Dah, bukan repair. Dia benda tu, dia ada cerita banyak. Alhamdulillah itu tarik dengan cerita saya tu. Saya pergi 4 kali dah kat Cordoba ni. Dulu tahun 2012 saya pergi. Benda tu ditutup dalam plastik. Dan setiap seekor satu singa tu dia dalam box dia, disimpan tu.
So saya tanya dia apa benda ni? Dia kata, oh ini gambarnya di sini. Kami dah ambil gambar untuk orang yang datang ni gambar. Sebab benda ni kami sedang macam renovate, macam buat balik lah. Benda-benda yang lama, tapi kami buka dia balik. Kami sebenarnya dia orang nak study macam mana sistem tu work. Dan kemudiannya nak pasang tu ambil masa lama. Bayangkan 2012 tu, dan saya pergi yang terakhirnya 2019, dah baru siap. Jadi saya kata, oh alhamdulillah siap. Sekarang saya boleh tengok. Dia saya ambil gambar banyak tu. Kemudian, bila dia pasang, air tak keluar. Dia letak balik. Dan katanya, kata guide, saya lupa nama dia lah. Dia kata sebenarnya waktu orang Kristian langgar ataupun menyerang itu, dia orang buku Jawi ni, buku yang tulisan Jawi Arabik tadi, dia orang bakar semua. Sebab dia nak musnah. Dia ingat ayat Quran. Rupanya buku tu buku sains. Buku yang menceritakan bagaimana Alhambra dibuat dan sebagainya. Dan ahli sains dulu ni, ahli sains Islam lah, setiap objek yang dia buat tu, dia tulis bagaimana dia buat tu. Jadi benda tu dah terbakar. Jadi dia nak buat balik tak boleh. So yang keluar air ni, oh yang ni kami guna elektrik motor kita. Itu yang nampak gambar tu keluar. Itulah ceritanya. Okey? Ada soalan ni? Itulah maknanya saya sebenarnya walaupun kita dah sangat maju sekarang dengan teknologi, tapi kita tak boleh memahami teknologi orang dahulu. Oh betul. Dia nak emulate balik dia tak tahu. Maksudnya orang dahulu lah lagi advance daripada kita. Wallahualam. Macam orang nak apa, saudara pernah tengok Batra Nabi Nuh yang saya tunjuk. Miracle. Semuanya boleh itu. Dan orang boleh survive hidup situ. It's a miracle. Kalau you tengok lagi benda-benda yang lain, malah kalau pergi piramid kan, bagaimana mereka mengawit. Hari ini orang baru tahu. Itu pun saya telah ambil dia. Macam mana mereka pada masa itu dah tahu dah bagaimana nak mengawit badan mayat supaya dia tetap tak reput. Misalnya. Memang semua orang. Hanya yang lain tu dia kata, oh ini mereka ni bukan jampi-jampi, ada ni ada makhluk lain jaga. Itu cerita-cerita lain. Yang saudari sebut tadi ni from scientific point of view saja. Okey. Jadi kalau nak claim bahawa bermakna mereka ni lebih advance, mungkin dari segi teknologi water tu. Daripada Al-Jazari yang saya sebut tu, Ismail Al-Jazari, itu teknologi water tu cukup hebat tu, memindahkan dan sebagainya. Mungkin itu, dan dia dah implement ketika itu. Tapi sekarang kalau kita buat, memang tak guna kita pakai teknologi itu. Berapa nak guna teknologi itu? Kita ada teknologi yang lebih mudah. Iaitu teknologi elektrik yang lebih mudah. Kalau ada pump di rumah lah, kalau datang ke rumah saya, kata air tak ada, saya nak buat pump. Nak pump air di bawah, dia guna elektrik pump. Untuk fikir pump Al-Jazari pasal apa. Tetapi foundation, dasar, asas yang telah dibina oleh Al-Jazari itu boleh menjadi asas kepada bagaimana tenaga yang kita gunakan untuk pump air misalnya. Jadi sebab tu ilmu kita kena belajar. Macam atom. Kalau saya potong-potong pen saya, dia hanya tak boleh potong lah. Yang tak potong itu dia namakan atom. Itu bukan betul lah sekarang. Teori itu dibuka oleh John Dalton. Tetapi waktu kita belajar kimia, kita kena belajar tu teori itu. Walaupun teori itu dah tak betul. Sebab elektron bukan yang partikel yang paling kecil tak pecah tu. Sebab bila datang Thomson, J.J. Thomson membuat kajian, didapati bahawa ada elektron yang embedded, yang lekat kat situ. Dia kata lekat. Tapi bila datang Rutherford buat kajian, dia kata no. Ada alpha partikel boleh terus dan dia macam jadi elektron tu macam awan tukar lagi. Kemudian hari ini dipendekkan ceritalah, hari ini elektron mana ada lagi partikel yang ada gelombang. So don't talk about particle anymore lah. Calculation pun E bukan sama dengan setengah mv kuasa 2 lagi dalam fizik untuk atom, untuk quantum mechanics. E sama dengan NAC over lambda. Lambda itu ialah panjang gelombang. Mana ada M? Sebab mass tak ada. Kalau saya potong kecil-kecil sehingga ada M, sehingga yang terkecil sekali, M masih ada. Mass masih ada. Contohnya lah. Jadi contoh saya ni ialah mengatakan bahawa cerita sejarah bagaimana teori atom itu diperkenalkan perlu kita belajar. Jadi sejarah daripada bagaimana air itu boleh mengalir dan kemudian membawa bersama dengan tenaga itu kena ajar.
Walaupun teknologinya kita tak pakai lagi teori itu. Saudara tengok dalam komputer ni, dah tak pakai dah teori Newton tu. Semua pakai kuantum ni sekarang ni. Okey? Muka-muka boleh jawab lah. Boleh. Okey. Datuk, tapi saya lagi satu soalan. Tak apa, yang hak lain tu nak berhenti tak apa. Kalau yang lain nak dengar, okey. Okey, soalan seterusnya. Yang pada tahun 1972 tu, yang ada seseorang kata kita kena bagi penghargaan kepada dunia Arab dan dunia Islam tu. Tapi kita dapat ke penghargaan yang sebenarnya ataupun masih lagi menjadi isu. Sedangkan itu tahun 1972, sekarang dah 2021 tapi masih isu yang sama. Dia masukkan penghargaan ini bukan penghargaan bagi award, bukan penghargaan bagi Nobel laureate, bukan penghargaan bagi gaji, bagi pangkat. Penghargaan di sini ialah kita kena betulkan sejarah kita ini mengatakan sains itu bukan bermula daripada barat saja. Dia bermula awal lagi, bukan juga Islam. Sebab orang Islam juga ambil daripada Yunani, kan? Yunani ambil, dan bagaimana orang di Jericho boleh bina bangunan? Sebab itu kita recognize mereka ini. Apa yang dibawa oleh orang sekular barat ini atas kebencian crusade, peperangan salib ini, apa yang dibawa oleh orang Islam nak dinafikan semuanya. Bila orang Islam buat, semua tak betul. Macam Abu Jahal lah. Abu Jahal ni, dia bila Rasulullah cerita berkenaan dengan Isra' Mi'raj, semua tak betul. Sebab aneh. Yang dia lagi aneh, dia tak bercerita. Betul di mana seorang bayi yang lahir dibunuh? Apa salah bayi itu? Dia tak fikir. Betul di mana menyembah berhala? Tak pernah. Salah dia tak pernah nampak. Salah orang nampak. Dia samalah. Jadi betulkan balik benda-benda macam ni. Terima dari segi keilmuan tentang bahawa yang dimasukkan kita kena recognize, kita kena mana bukan daripada segi bagi award, bagi duit, orang tu dah mati dah. Kita kena recognize bahawa sains ini bukan bermula daripada Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus dapat idea daripada generasi sebelumnya. Tetapi mereka ini kerana perang salib, mereka tak mau terima, tak apalah. Tapi akuilah, tiba-tiba dia dapat idea itu. Mengatakan cahaya bergerak lurus. Ibn Haytham dah pinjam panjang dah. Ibn Haytham kata, kalau saya tengok objek ini hitam, bukan dia hitam. Ataupun bolham cari yang color sikit lah. Merah macam ni. Kata kalau ini merah. Dia merah ini sebab cahaya daripada sini timpa sini dah balik kepada saya. Kalau cahaya ini lampu biru, warna ni dah lain pula. Yang sebut perkara ini adalah Al-Haytham. Bukan Einstein, bukan Newton. Hari ini bacalah buku optik daripada Newton. Itu yang disebut oleh Montgomery Ward, recognize balik, bagi balik. Sebagai ahli akademik, kita tak boleh nafikan benda tu. Kita tak boleh menafikan hanya semata-mata dia Islam, dia Kristian, dia Hindu, dia tak boleh. Dan la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam meluk agama. Dia nak meluk agama tu kita buat macam mana? Kita hanya menyatakan tentang kebenaran. Itu saja. Itu maksudnya. Takkan nak bagi award tu bagi. Tak ada, itu tak maksud. Jadi dia minta. Maksud saya sebenarnya saya nak tanya penghargaan tu yang dia dah recognize ahli-ahli ni ke tak ataupun masih lagi menolak? Ya, dia boleh sebut lah, tapi tentang nak percaya tu, nak recognize itu, tu pulang lah. Macam kita tu sebut sayang lah. Kita boleh sebut. Tapi kalau dia nak ajak kita berdebate, berdialog, buat seminar, kita boleh datang sama. Tetapi tentang dia nak percaya, Rasulullah sendiri lah. Pak saudara dia pun tak mau beriman. Nak buat macam mana? Itu bukan kerja kita. Jangan ambil kerja Allah Ta'ala jadi kerja kita. Ada mereka mengatakan kenal. Betul lah tu. Yang ramai tak nak rekenal juga. Tak apalah buat macam mana. Yang duk rekenal ni orang seperti Montgomery Ward, orang seperti Cram dan sebagainya. Mereka academician. Itu pun thesis PhD dah tu. Yang saya baca lah. Okey. Okey, Datuk. Okey, Datuk. Terima kasih dah jelas dah. Jelas dah. Okey. Okey, terima kasih banyak. Okey. Terima kasih, Datuk. Okey, ada lagi ke soalan? Mungkin lain kali saya kena berhenti 6 suku. Boleh. Assalamualaikum. Untuk beri ruang tanya soalan ni. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Terima kasih Datuk. Terima kasih doktor. Take care. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Saya upload video ya. Terima Dan kasih nota doktor. lah. Sama. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Sama.